Kisah kelahiran junjungan mulia kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pada 12 Rabiul Awal, hari Isnin bersamaan dengan 20 April 571 Masihi. Iaitu tahun gajah pada ketika itu adalah merupakan satu tarikh, satu kisah yang sangat istimewa, sangat bersejarah untuk kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun di sebalik tahun kelahiran baginda, kisah tentera bergajah yang dipimpin Raja Habasyah iaitu Abrahah dirakamkan dalam Al-Quran Surah Al-Fil ayat 1 hingga 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Maksudnya, tidakkah engkau mengetahui bagaimana Tuhanmu telah melakukan kepada angkatan tentera yang dipimpin oleh pembawa gajah yang hendak meruntuhkan Kaabah? Bukankah Tuhanmu telah menjadikan rancangan jahat mereka itu dalam keadaan yang rugi dan juga memusnahkan mereka? Dan ia telah menghantarkan kepada mereka rombongan burung yang berpasuk-pasukan yang melontar mereka dengan batu-batu dari sejenis tanah yang dibakar keras. Lalu ia menjadikan mereka hancur berkecai seperti daun-daun kayu yang dimakan ulat. Kenapa Raja Abrahah nak sangat serang Kaabah? Sebabkan pada ketika itu, kota Mekah ni adalah menjadi satu tempat tumpuan utama untuk para pedagang dan juga masyarakat Arab pada ketika itu. Jadi, Raja Abrahah ni dirasa iri, dia berdendam, maka dia pun bina sebuah gereja di Yaman dengan niat untuk tandingi kehebatan Kaabah pada ketika itu. Namun, gereja yang dibina oleh Raja Abrahah tidak mendapat sambutan daripada kaum Quraisy pada ketika itu. Disebabkan itu, Raja Abrahah berasa sangat marah dan juga membuat keputusan untuk menyerang dengan tentera bergajah. Raja Abrahah berangkat bersama pasukan tenteranya dan dibawa bersama gajah-gajah yang telah dilatih untuk bertempur. Bagi Abrahah, gajah itu lebih besar dan juga lebih digeruni berbanding haiwan lain seperti kuda. Sepanjang perjalanan menuju ke kota Mekah, semua perkampungan yang dilalui mereka habis musnah dikerjakan Abrahah dan tenteranya, dan menyebabkan penduduk Mekah merasa sangat takut dengan tentera Abrahah dan juga bersembunyi di dalam rumah mereka serta tidak berani untuk berdepan dengan mereka. Walau bagaimanapun, sebaik sahaja mereka memasuki kota Mekah, gajah-gajah tersebut berasa sangat cemas dan tidak mahu memasuki kota Mekah, dan ini telah menjadikan keadaan pada ketika itu kelam kabut. Dengan kekuasaan Allah SWT, tiba-tiba muncul sekumpulan burung yang sangat banyak memenuhi langit kota Mekah. Burung ababil yang dihantar oleh Allah SWT dengan membawa batu yang dibakar keras dan dilontarkan kepada Abrahah dan tentera bergajahnya. Batu yang sangat keras dan panas itu menghancurkan apa sahaja yang mengenainya dan tiada satu pun yang terlepas dari sasaran burung ababil. Gajah-gajah yang besar itu juga menggelupur mati dan ramai dari kalangan tentera Abrahah juga mati menjadi sasaran batu panas lontaran ababil. Dan keadaan itu juga Allah SWT gambarkan seperti daun-daun kayu yang dimakan ulat. Dan disebabkan kejadian inilah kelahiran Nabi SAW dinamakan sebagai Tahun Gajah. Dan selepas kejadian ini, diceritakan bahawa selepas 50 hari Nabi SAW pun dilahirkan. Tapi ada juga riwayat lain mengatakan bahawa lepas 55 hari kejadian ini, Nabi SAW dilahirkan. Imam Qurtubi juga ada menyatakan bahawa ini adalah merupakan salah satu bukti yang akan berlakunya kejadian yang sangat besar di kota Mekah, ataupun kita gelarkan juga sebagai irhas ataupun bukti tentang kerasulan Nabi SAW. Maka pada 12 Rabiul Awal tahun gajah, Nabi SAW lahir ke dunia. Dan diceritakan juga ketika ibunya, Siti Aminah mengandungkan baginda, Siti Aminah pernah bermimpi saat kelahiran anaknya nanti, bayi kandungannya ini akan menyebarkan cahaya. Dan cahaya itu seterusnya akan menyebar ke seluruh muka bumi. Dan sehingga kini kelahiran Nabi SAW menyebarkan cahaya Islam ke seluruh pelosok dunia dan menjadi manusia paling berpengaruh sepanjang zaman. Dan dialah baginda Muhammad Rasulullah SAW, junjungan mulia kita.
Bersempena dengan kelahiran Nabi SAW, Imam ingin mengucapkan selamat menyambut Maulidur Rasul kepada seluruh umat Islam dan jangan lupa sentiasa berselawat ke atas baginda Nabi SAW. Sallallahu ala Muhammad